Dalam jam ini, kita nak membincangkan mengenai penularan jangkitan yang dilaporkan semakin meningkat saban hari sejak beberapa hari yang lalu. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, penularan COVID-19 dalam negara adalah terkawal, namun indikator kadar keberjangkitan R0 yang meningkat kepada angka 1.0 ini mungkin merupakan tanda-tanda awal bakal berlakunya peningkatan kes jangkitan. Jelasnya, rentas negeri tiada masalah. Yang jadi masalah ialah apabila kita berhimpun beramai-ramai di tempat sempit, berbual dalam jarak yang dekat. Dan sudah pasti perbincangan kita dengan Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS akan menjurus kepada bagaimana pengurusan risiko serta membendung isu ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Hafizi. Apa Baik, khabar? Prof. Khabar baik, Prof. Ya. Cuma ya, Prof, memetik apa yang dimaklumkan oleh KP Kesihatan, persekitaran main peranan yang penting, berhimpun di tempat yang sempit dan juga berbual dalam jarak yang dekat. Apa pilihan yang orang ramai ada? Apa langkah pencegahannya, Prof? Itulah dengan seringkas yang saya boleh beritahu, sepatutnya pihak rakyat atau komuniti patutnya terus berdisiplin dalam menghadapi keadaan ini. Kalau boleh saya mulakan beginilah, Hafizi, ya. Kalau kita lihat statistik semasa, ya, memang kita tidak dapat nafikan lagi bahawa terdapat peningkatan jangkitan COVID-19 seperti mana yang dilaporkan oleh ketua ketua pentadbiran KKM, ya, yang mana ianya berada dalam keadaan yang merisaukan kita. Parameter kebolehjangkitan R0, ya, didapati meningkat dari masa ke semasa. Semalam kita dapat 1.0, hari ini ya saya dengar kabar, ya, nilai R0-nya juga semakin meningkat, dan inilah menjadi kerisauan bagi semua, ya, kerana peningkatan R0 ini boleh menjadi satu indikator bahawa gelombang baru penularan jangkitan COVID-19 ini akan berlaku. Saya cukup yakin semua antara kita tidak mahu lagi mengulangi episod gelombang COVID-19 di negara kita ini. Bagi menjawab soalan Hafizi tadi, antara tindakan-tindakan yang perlu diberi perhatian oleh semua, seperti mana yang saya selalu maklumkan sebelum ini, disiplinkan diri setiap individu, ya, terhadap kepatuhan, SOP sedia ada, itu adalah sangat signifikan, ya. Kalau kita dapat lihat, ya, merentas negeri, memang betul merentas negeri itu bukan menjadi penyebab langsung kepada peningkatan COVID-19 untuk satu tempoh daripada kita membenarkan aktiviti rentas negeri ini berlaku. Tetapi kalau kita dapat perhatikan dalam situasi-situasi semasa, banyak risiko-risiko lain yang lebih utama dalam memungkinkan jangkitan COVID-19 ini. Sebagai contoh, ya, penjarakan sosial di tempat-tempat awam, ya. Kita dapat lihat, ya, di kawasan pelancongan, rekreasi, pusat-pusat membeli belah, majlis-majlis kenduri kendara, ya. Ini biasanya kita dapat lihat masyarakat kita agak sudah mula leka dan culas dengan amalan SOP sedia ada, ya. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini ingin menekankan sekali lagi bahawa setiap individu itu perlu memberi keutamaan, ya, untuk menilai sesuatu risiko jangkitan COVID-19 yang mungkin terkesan, ya, sebelum mereka terlibat atau berada dalam satu kawasan atau kelompok tertentu. Saya suka untuk berkongsi satu pendekatan, ya, iaitu pendekatan asas penilaian risiko kendiri. Menurut dapatan hasil beberapa kajian saintifik yang dilakukan oleh penyelidik-penyelidik barat, mengkaji tentang pengurusan risiko jangkitan COVID-19 pada masa ini, ianya merujuk kepada kegagalan individu itu sendiri dalam mengamalkan SOP dan melaksanakan pendekatan asas penilaian risiko kendiri. Apa itu pendekatan asas risiko kendiri? Ianya berteraskan kepada pencegahan, dan berkonsepkan kepada senario kes terburuk, iaitu worst case scenario thinking, di mana apabila kita ingin melakukan sebarang keputusan, melakukan sebarang tindakan, maka kita fikirkanlah
sekiranya kes terburuk ini atau jangkitan-jangkitan ini berlaku, ianya boleh menyebabkan implikasi yang amat buruk, ya, terutamanya kepada kesihatan. Kerana kesudahannya sebagaimana yang kita ketahui, ianya boleh menyebabkan kematian. Ini termasuklah aktiviti-aktiviti yang melibatkan pertemuan fizikal antara individu dengan individu, perhimpunan, ruang kerja atau bilik yang mempunyai sistem ventilasi yang berkongsi, ya, kontak rapat fizikal, ya. Tempoh masa juga adalah penting, ya. Jangan kita duduk dalam satu-satu tempat begitu lama, ya, sebab tempoh masa juga dilihat merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam jangkitan COVID-19. Hafizi. Dan Prof, pada pandangan Prof sendiri, bagaimana Prof melihat sekiranya adakah lockdown semula adalah jalan yang terbaik sekiranya kes terus meningkat? Benar, ia boleh beri kesan untuk kurangkan kes, namun ekonomi pula mungkin akan memberi kesan. Dan bagaimana agaknya kita nak memperkasakan lagi dari segi pemantauan, penguatkuasaan, denda dan sebagainya, Prof? Baik, untuk lockdown semula saya rasa ianya agak kurang praktikal, ya, dalam keadaan semasa seperti mana yang dimaklumkan oleh Hafizi tadi. Kita ada tekanan ekonomi, kita ada tekanan emosi, psikososial dan sebagainya. Mungkin apa yang boleh diberi perhatian oleh pihak kerajaan pada masa ini ialah dengan memastikan pemberian vaksin dos penggalak, iaitu booster dose itu perlu disegerakan, kerana banyak negara-negara yang telah terkehadapan dengan kita sudah mula menunjukkan impak yang sangat positif daripada pemberian vaksin dos penggalak atau booster dose ini, suntikan ketiga, ya. Jadi saya cukup berharap pihak Kementerian Kesihatan memberi penekanan, ya, tentang perkara ini. Selain daripada itu, ya, kalau kita dapat lihat, ya, mereka-mereka yang belum divaksin ini juga, yang ini juga pihak kerajaan melalui pihak Kementerian Kesihatan perlu bertindak lebih tegas, ya, dalam menyediakan satu platform atau keputusan yang jelas bagaimana untuk kita menangani golongan orang yang menolak vaksin ini. Kita tidak mahu nanti ada wujudnya pandemic of unvaccinated group, dalam satu-satu komuniti. Sebab banyak negara-negara barat mereka telah menunjukkan bahawa kelompok pandemic of unvaccinated ini menjadi penyumbang utama kepada gelombang jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Jadi dengan itu kerajaan perlu jelas dan cepat, ya, membuat keputusan tentang kelompok-kelompok yang belum divaksin ini. Dan selain daripada itu, kalau boleh saya beri cadangan di sini, vaksinasi kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun juga harus disegerakan. Sebab kita cukup yakin bahawa nanti sekolah akan mula dibuka, sudah mula ada pertemuan fizikal, ya, dan kanak-kanak ini memang sudah tentu agak sukar untuk kita mengawal pergerakan mereka. Jadi vaksinasi peringkat bawah 12 tahun ini atau kanak-kanak ini perlu disegerakan. Jangan kita tunggu lagi. Kalau kita tunggu lagi, inilah kemungkinan dia, kita tidak dapat mengawal jangkitan COVID-19 secara dalaman. Seperti mana yang DG Kementerian Kesihatan beritahu, bahawa kawalan jangkitan COVID-19 ini perlu dilakukan secara serampang dua mata, iaitu kita lakukan pencegahan dari peringkat dalaman iaitu vaksinasi dan juga peringkat luaran iaitu kawalan SOP dan sebagainya. Okey. Ya, Fizi. Ya. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah atas perincian itu.